Pengiran imam jadi baca doa. Rakan lama saya main bola dan juga sekolah di England, Adnan Putih. Hadirin yang dirahmati sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran semua pihak. Walaupun dalam keadaan waktunya kerja, waktunya pagi, datang dari jauh, ada dari Lampasia, ada daripada pelosok kampung-kampung. Terima kasih banyak atas kehadiran pada hari ini. Mudah-mudahan perjuangan kita akan mendapat keberkatan dari Tuhan, akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Amin. In God we trust. Unite we must. Percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, kalau kita berpadu, bersatu, bulatkan suara, bulatkan tindak tanduk kita, yakin apa juga rintangan yang kita hadapi, gelombang bagaimana kuatnya, kita akan mampu mengatasinya, insya-Allah. Pilihan raya, kempen sudah pun berkumandang berapa hari. Semalam saya berada di Kudat sampai ke malam, balik hampir sampai jam 1 pagi. Abang saya Datuk Ramli II, dia cakap datang kau pagi-pagi. Jadi saya pun hari ini alhamdulillah, kehadiran kita bukan semata-mata untuk ingin berjumpa. Kehadiran kita sedikit sebanyak menjelaskan pilihan raya ini penting. Banyak-banyak pilihan raya pada kali ini, pilihan raya yang paling penting untuk masa depan anak-anak Sabah. Pasal apa pentingnya perjuangan pilihan raya pada kali ini? Perlunya kita bulatkan niat kita. Kerana suara Sabah perlu didengar, bukan setakat didengar oleh Putrajaya. Berpuluh tahun saya bersuara di Parlimen, 30 tahun saya berada di Kabinet, 7 kementerian saya masuk, hampir 37 tahun saya dalam gelanggang politik ini. Bayangkan keadaan kita pada hari ini. Bumi Sabah, di Sipitang, di Sinduming, di Lumadan, yang hampir dekat Beaufort, masih lagi melekat nama Beaufort. Namanya Beaufort ini, Beaufort, orang putih yang bagi nama itu. Sama dengan nama satu kampung, satu daerah di England, Beaufort. Bayangkan, bila orang tua-tua kita mendatangani perjanjian 63, lepas itu, sebelum itu dirunding oleh Allahyarham Tun Mustafa, dirunding oleh Allahyarham Tun Fuad Siban, J. Sunda. Apa perjanjian yang ada? Banyak perkara sebelum sampai perjanjian 63, Intergovernmental Meeting Committee. Ada report dia. Mewakili bumi North Borneo waktu itu, Tun Mustafa, Tun Fuad, J. Sunda, banyak lagi pimpinan-pimpinan Kusaksu yang lain-lain itu. Kaum Cina pun ada, KDM-nya ada, Melayunya ada. Berunding dengan siapa? Berunding dengan almarhum Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri Melaya, bukan Perdana Menteri Melaya. Dulu tidak ada Perdana Menteri Melaya, cuma Ketua Menteri saja. Bila sudah dilahirkan Malaysia, barulah dinamakan dia menjadi Perdana Menteri Malaysia itu. Orang lupa itu. Kita bukan diwakili oleh governor. Waktu itu kita dijajah oleh British. Penjajah British berpuluh tahun. Waktu nenek saya Panglima Udang, nama dia. Nenek kepada Tun Sekaran, nenek moyang saya. Anaknya Panglima Abdullah. Anak Panglima Abdullah isteri kepada bapak saya Tun Sekaran. Bayangkan tahun 1948, masalah telur di Sipadan, dibawa nenek saya Panglima Udang ke Labuan, tidak jauh dari Sipitang ini.
Waktu itu pentadbiran British di Labuan berunding pasal orang-orang di Semporna gaduh pasal telur penyu. Ada musimnya telur bermusim, bila siapa yang ambil, siapa yang ambil. Ada panglima, 5 panglima yang ada. Abu Sani, bukan panglima Syafi'i Abdal, sekarang digelar PTI. Neneknya berunding tahun 1948, masakan pula cucu-cucunya sampai jadi PTI. Gara-gara politik mau dapat undi, dipecah belah orang Sabah. Hadirin yang dihormati sekalian, bila mana ayahanda kita Tun Mustafa, Tun Fuad J. Sundan tanda tangan perjanjian 63, tujuannya apa itu? Bukan setakat tujuannya kita menuntut hak kita. Apa hak kita? Banyak. Masalah tanah, masalah immigration, masalah lautan Cina Selatan ini, wilayah ini, hak bumi Sabah. Jauh ini South China Sea ini daripada Putrajaya ini. Beribu batu itu bukan milik Putrajaya. Minyak, gas yang ada di lautan Cina Selatan dimiliki oleh waktu itu North Borneo, waktu itu Sarawak, waktu itu Brunei. Pasal itu banyak minyak Brunei itu. Mana pula milik Putrajaya, Petronas punya itu. Bila ditandatangan, bukan setakat hak yang kita pertahankan, kesehatannya, keselamatannya, pendidikannya, tanahnya, hartanya, haknya, immigrationnya. Jauh penting daripada itu, kita mau keluar daripada pihak British penjajah bumi Sabah. Berpuluh tahun kita dijajah oleh British. Pasal apa kita mau merdeka? Kita mau otonomi gitu. Tapi sekarang Sabah sudah dibentuk, Malaysia dilahirkan oleh Sabah. Ada otonomi kita? Mana ada otonomi ini? Bertanding calon UMNO pun watika diberikan oleh Presiden UMNO. Lepas itu ada Presiden UMNO cakap, kami serahkan otonomi kepada Bung Mokhtar. Rupanya baru diserahkan kepada Bung Mokhtar dekat pilihan raya. Bagus itu. Kuasa apa yang ada? Tuan-tuan dan puan-puan, pikirkan kamu punya cucu, pikirkan masa depan orang Sabah ini. Pasal itu penting kepada kita berjuang, bukan berjuang atas nafsu kita mau calon, bukan berjuang atas nafsu kita mau menteri, bukan nafsu kita untuk mendapat jabatan, tapi kita mempertahankan hak orang Sabah dan bumi Sabah ini. Siapa perjuangkan hak Sabah? Oh, 2 tahun mereka perintah, 20 bulan lebih tidak buat kerja apa-apa. Ada pula yang orang cakap salah orang North Borneo lambat. Apa dia boleh lambat? Salah Datuk Sapi. Siapa kontraktor yang daripada dulu dilantik kontraktor Penbon ini, warisan tidak pernah batal-batalkan, betul tak? Betul. 5 Perdana Menteri. Saya bicara di parlimen depan Anwar Ibrahim. 5 Perdana Menteri. Dari si Najib sampai Mahathir, sampai Mahyudin, sampai Ismail Sabri, sampai yang berhormat Tambun ini. 5 Perdana Menteri. Penbon tidak siap-siap di Sabah ini. 5 Perdana Menteri, salah Datuk Sapi. Bagus itu. Kamu percaya orang Sipitang? Di Sarawak 5 Perdana Menteri sudah lama siap Penbon Sarawak ini. Betul tak? Ada pula salah saya. Tidak ada air, salah saya. Jalan berlubang, salah saya. Mereka ambil duit, salah saya. Wah, bagus ini. Kamu yang curi, aku yang bersalah. Kemana umat ini? Melihat perjalanan umat yang ada di bumi Sabah ini. Pasal itu penting kepada kita.
Perjanjian 63 tidak ada ketua menteri yang berani membawa supaya saya maklumkan dengan Tun Mahathir, bawa ke parlimen. BK Liu menteri undang-undang, saya minta dia jadi menteri undang-undang kepada Tun Mahathir. Saya beritahu dengan Tun Mahathir, lantik dia jadi menteri undang-undang. Masih hidup Tun Mahathir itu. Datuk Seri, kenapa kau lantik dia? Dia mantan timbalan menteri undang-undang, dia mantan presiden LDP, dia mantan seorang YB yang ada pengalaman dia. Peguam, masakan tidak boleh pula dilantik menjadi menteri undang-undang. Lepas itu bila menteri undang-undang, saya beritahu dengan mendiang BK Liu, peringatkan Tun Mahathir tiap-tiap minggu persoal perjanjian 63, balikkan hak bumi Sabah ini. Apa yang kita bawa? Hak bumi Sabah. 20 bulan lebih kita jadi kerajaan, bukan 20 tahun, bukan 10 tahun, bukan 5 tahun, 20 bulan. Sudahlah 20 bulan kena Covid. Sudah kena Covid, kena lockdown, darurat lagi, tidak boleh bergerak. Kalau bergerak ditangkap. Oh, yang dorang 5 tahun lagi di perintah, semua salah Datuk Sapi. Tidak ada Covid, tidak ada darurat, tapi jalannya berlubang, airnya tidak ada. Musim kita ke kerajaan, ada air putus-putus, ada lampu padam-padam, kerap. Nauzubillah. Orang Sipitang, kemana orang Sipitang ini? Bangun, bangkit. Jangan jadi pengucut dalam perjuangan mempertahankan hak orang Sabah. Don't be a coward. This is our right. This is the moment for us to change the landscape of politics in Sabah and Malaysia. Pasal apa takut-takut? Tidak ada duit. Apa kamu ingat dibagi 5.000, 1.000 di balik jembatan? Membangun Sipitang, mana ada membangun Sipitang ini? Berpuluh tahun mereka jadi YB, jalan berlubang lagi. Oh, salah saya itu, salah dorang YB, saya yang salah. Bagus itu. AJJ terima duit, belanja duit, berapa bilion belanja duit AJJ. Saya bawa sengaja jadi bukti. Belanjawan 2005 6,7 bilion duit. Belanja tahun ini, tahun lalu 5 bilion, berbilion-bilion duit. 5 tahun mereka belanja, tapi jalan masih berlubang, air putus-putus, lampu pun padam-padam. Kerja tidak ada, orang Sabah menjadi pengemis, mencari nafkah hidup mereka ke Kuala Lumpur, ke Singapura, ke Hong Kong. Negeri yang kaya, rakyatnya miskin. Kemana orang Sabah ini? Pasal itu penting kepada kita pastikan pilihan raya kali ini cuma diadakan 1 kali 5 tahun. Guna ruang ini. Pasal apa 1 kali pilihan raya dalam 5 tahun? Supaya diberi ruang untuk umat rakyat di Sabah menilai kerajaan, pemimpin. Adakah mereka pemimpin yang sesuai untuk mentadbir bumi Sabah? Mau sambung lagi 5 tahun? Gigi minta tolonglah bantu kami sambung 5 tahun. Kamu sambung 5 tahun, dia sudah cakap YB kami tidak cukup makan, YB tidak cukup makan, lagi kamu itu kelaparan kalau kamu undi orang. Lapar apa? Lapar jawatan, lapar pekerjaan, lapar lampu, lapar jalan melubang. Pasal YB dorang pungut duit masuk dalam poket. Belanjawan ini 500 juta untuk maintenance jalan. Grant dari persekutuan 650 juta, hampir 1 bilion sejak tahun ini. Duit dibelanja untuk bagi maintenance jalan. Kemana duit ini? Baru dekat pilihan raya kasih baik daripada Kota Kinabalu. Semalam saya pergi kuda,
tampal jalan. Kenapa tidak tampal jalan tahun pertama? Pasal dekat pilihan raya yang berlubang ditampal. Rupanya yang lubang dulu dikasih diam dulu, klaim dulu. Saya akan siasat kontraktor mana yang buat jalan. Ada penyelewengan mereka. Saya akan pastikan tindakan undang-undang dan saya akan tambahkan kontraktor ini untuk bagi kontraktor yang lain. Kita kena tegas, bold in our decision. Bukan untuk kita, untuk generasi yang mendatang, anak-anak kita, supaya jangan merasa apa yang kita rasa pada hari ini. Hadirin yang bermati sekalian, bayangkan dalam belanja awal ini saya sudah putus state. Kementerian Keuangan foto state dalam buku yang tebal itu. Kalau saya angkat berat, saya pun penat, sudah tidur tidak cukup. Kementerian Keuangan S25, S26, S27, S52, SD51. Apa dia? Bila saya tengok pembangunan Kementerian Keuangan 5 juta. 5 juta saja pembangunan Kementerian Keuangan yang buku tebal ini. Dalam buku tebal ini pembangunan si masih dibentangkan 5 juta saja. Belanja biasa. Perbelanjaan jabatan-jabatan kementerian, pejabat-pejabat dan perlembajaan biasa 3 bilion. Belanja biasa apa ini? Kenapa pembangunan 5 juta? Kenapa biasa punya 3 bilion? Kemana duit itu? Itu yang dalam pilihan raya kali ini mandi orang dibagi duit. Musim kamu susah air, tidak ada lampu, jalan berlubang. Musim kamu susah, orang Kuala Lumpur tidak datang, bah. Betul tak? Apa musim tidak ada air, jalan berlubang, Sianur datang ke Sipitang, Zahid datang ke Sipitang, tidak datang, pilihan raya datang, baru datang. Pasal apa? Mau undi itu. Hadirin yang dirahmati sekalian, tidak apa, perlu pun jangan bimbang. Tidak apa saya berpenuh, asal undi saya berpenuh. Boleh? Masakan orang Sabah minta dengan orang Sabah, tolong selamatkan orang Sabah, bumi Sabah. Yang orang Sabah dengar daripada Putrajaya, Kuala Lumpur ni. Apalah jadi kita orang Sabah ini? Bayangkan kita dipecah-pecah. Dipecah dengan apa? Dipecah dengan parti. Bukan hanya dengan bangsa. Kita dipecah. Bayangkan pada hari ini. Musim Tun Mustafa Ketua Menteri dijatuhkan oleh siapa? Tun Puat Steven sama Datuk Haris berjaya, termasuk abang saya Ramli II. Betul tak? Lepas itu Datuk Haris pula ditumbangkan oleh siapa? Si Pairin, orang Sabah. Betul tak? Lepas itu si Pairin pula PBS ditumbangkan oleh UMNO. Siapa dia? Naib Presiden UMNO, Datuk Syafiq Yahdar. Orang Sabah pecahkan orang Sabah itu. Pasal itu kita insaf, kita sedar. Saya pun hari ini sembahyang taubat tiap-tiap solat ini. Pasal saya tahu ada juga dosa saya. Bukan saya malaikat, bukan angel. Ada silap kita, ada kesalahan kita. Tapi perbetulkan. Jauh baik kesilapan kita, kita perbetulkan di muka bumi ini supaya anak cucu kita jangan merasa apa yang kita rasa itu. Bukan hanya kita dipecah menurut si parti-parti. Bayangkan parti paling banyak di Sabah sekarang ini. Di Sempurna saja, di Dun Budaya 11 parti lawan. Saya 4, tidak tahu di Sindumin 10, banyak juga. Yang bertanding ni calon apa? Calon bebas. Pasal apa? Kecewa. Tidak jadi tanding UMNO, tidak tanding PKR, tidak tanding parti-parti JRS, tanding bebas. Apa bebas punya rancangan ini? Ada dalam dunia setiap pilihan raya bebas boleh memerintah.
Tidak ada itu. Yang kita pilih pilihan raya ini kerajaan, bukan bebas. Apa rancangan bebas? Rancangan bebas, nafsu saya mau jadi YB. Besok kau jadi YB, kau bebas, kau tidak cukup makan itu macam sia jiji. Bukan saya cakap, dia yang cakap, Haji yang cakap itu. Betul kan, ada video dia. Saya tidak pernah cakap ada YB yang tidak cukup makan, dia saja itu. Dipecah-pecah kita menerusi parti. Kau masuk UMNO, kau masuk PKR, kau masuk DAP, kau masuk Amanah, kau masuk PAS. Tidak cukup, masuk lagi kau apa? Parti bebas. Apa lambangnya parti bebas ini? Gajah. Oh? Gajah. Ampun dong. Kemana orang Sipitang ini? Sindum ini kemana ini? Saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan hari ini kebimbangan saya. 5 tahun mereka perintah. Apa yang mereka buat? Saya soal Sia Jiji di Dewan Undangan Negeri, 32.000 hektar tanah tahun 2024 tahun lalu dia luluskan 32.000 hektar. Kalau kali 400.000 ekar. Yang berhormat Sulaiman, saya mau tanya, ini tanah kau luluskan bagi dengan syarikat siapa ini? Apa ini, tanam kelapa sawit kah? Tanam getah kah? Tanam kayu akasia kah? Macam di Sipitang? Tanam kelapa sawit? Apa syarikat dia? Jawapan Sia Jiji sama saya di undangan negeri, yang berhormat Sinalang, saya tidak ada fakta dia. Nanti saya jawab bertulis. Soalan bertulis saya tanya, dijawabnya dengan jawapan bertulis. 5 tahun ketua menteri, 13 tahun menteri Barisan Nasional, semuanya bertulis-tulis. Kamu minta tanah nanti ditulisnya saja itu, tidak diluluskannya itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bayangkan 32.000 hektar tanah. Kemana anak nasabah ini? Waktu warisan jadi kerajaan, kita bukan pilih sama ada kita ada YB ataupun tidak. Mana ada YB warisan 20 bulan kita perintah di Nabawan? Tidak ada. Tapi saya bagi geran tanah kepada orang-orang murut 400 lebih geran tanah itu. Bukan orang sempurna itu. Orang Nabawan. Si Jeffrey Kitingan 5 tahun jadi timbalan ketua menteri. Di Tambunan, pernah kamu nampak bagi geran tanah di Tambunan? 5 tahun dia timbalan ketua menteri Sabah. GRS, Gabungan Rasuah Sabah. Kemana ini? Saya bagi geran tanah di Tambunan depan Sipairing 480 geran tanah. Waktu kita kerajaan 20 bulan itu. Kita tidak ada wakil YB Tambunan. Bukan saya pikirkan ada wakil warisan YB warisan Tambunan. Saya pikirkan itulah orang Sabah ada hak yang perlu memiliki tanah itu. Kita perlu pertahankan hak orang ini. Itu yang saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Perlu bagi kita untuk pastikan kalau hari ini hak kita pun dorang tidak boleh pertahankan, orang Sabah tidak boleh pertahankan hak kita kursi 73 mau dibagi dengan UMNO, mau dibagi dengan PKR, mau dibagi dengan Amanah, mau dibagi dengan PAS, dibagi dengan DAP, apa lagi? Cinta, parti bercinta. Parti bercinta, dasar apa itu parti itu? Satu YB pun tidak ada. Kemana mau dibawa orang-orang kita di Sabah ini? Bercinta, bermimpi. Nauzubillah, kemana kita ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian,
Saya melihat bagaimana kita perlu mempertahankan hak kita. Pasal itu saya berhubung dengan Lim Guan Eng. Saya tidak pernah batalkan mana-mana syarikat Pen Borneo. Cuma saya minta kepada Kerajaan Persekutuan, Menteri Kewangan, batalkan PDP. Apa PDP itu? Konsultan. Konsultan apa itu? Kejap. Perlu banyak sangat. Konsultan yang mengurus Pen Borneo 17 bilion ringgit persekutuan. Daripada Tawau sampai ke Sipitang hampir 17 bilion. 17 bilion diurus oleh konsultan PDP. Konsultan ini siapa dia punya CEO dia? Datuk Sehelmi. Siapa Datuk Sehelmi ini? Setiausaha Kerja Pemuda UMNO Sabah waktu itu. Mana pula Setiausaha Kerja Pemuda UMNO mengurus projek kerajaan 17 bilion. Pasal itu saya minta dibatalkan. Di Sarawak mereka batalkan. Kalau Sarawak batalkan, masa kita tidak boleh batalkan pula di Sabah? Betul kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mana ada engineer dia si Helmi ini? Setiausaha Kerja Pemuda UMNO. Siapa bos dia? Calon PKR di Sidumin ini. Bukan saya fitnah, tanya betul ke tidak? Mana ada dia punya engineer dia di Sipitang? Mana engineer dia di Sempurna? Mana engineer di Ladatu? Mana engineer di Kudat? Yang ada engineer ini JKR. Pasal itu saya beritahu, serahkan urusan memantau projek-projek Pen Borneo dengan JKR Sabah. Pasal mereka ada engineer, mereka ada jabatan untuk mengurus projek 17 bilion ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap kita pastikan untuk mempertahankan hak Sabah ini. Kemana bumi Sabah ini dibuat? Tahun ini saja. Ini tahun ini. 30 hari bulan 7 2025 jam 1.34 petang keluarnya berita dari Bernama. Bukan keluarnya daripada surat kabar warisan, Bernama punya. Bernama siapa punya? Kerajaan kan? Kuala Lumpur Julai 30 bernama syarikat berdaftar dari Kuala Lumpur namanya Alpha Ocean Resources Sendirian Berhad, tanda tangan perjanjian memorandum dengan Datuk Bandar Kota Kinabalu untuk cadangan melakukan projek pembangunan tangkap ikan laut dalam di Sabah. Ikan pun laut dalam bagi dengan syarikat dari Kuala Lumpur. Dua tanah yang berada di Kota Kinabalu, depan pasar Kota Kinabalu, Sapma punya tanah itu. Two parcel of the land given, assigned to a company from Kuala Lumpur untuk tangkap ikan bagi dengan Kuala Lumpur. Ajiji, kemanalah kamu bawa Sabah ini? Saya kasih lapar orang Sabah. Datang ke Sipitang Sindimin, kita jaga rumah kita. Dia tidak tahu rumahnya mau dijaga. Yang tidur atas katil itu PKR. Yang gunakan dapurnya BN. Jadi kemana orang Sabah ini? Tidur di lantai. Betul tak? Macam saya suruh tidur di lantai. Dituduh ambil duit 1,5 bilion. Pakai baju orange. 2 minggu ditidur. Disiasat. Jam 1, jam 2 pagi. Yang dorang keluar video Dr. Yusuf Yaakob. Apa guna untuk hati? Tidak disiasat, tidak baju orange. Menang pilihan raya.
Orang Sabah, si Ismail Sabri 100 juta pakai kot, pakai nitai. Kemana? Masih di pegawainya. Orang jumpa, sudah dapat, kau diam-diam. Diam-diam, suruh diam-diam. Tidak pernah disiasat sampai 2 minggu ke mahkamah, bukan mahkamah itu, remanded orang bilang. Ya, sekali keluar tidak ada kes, tapi tidak ada kes ditahan. Baju orange, tidur lantai. Berada Ramli 2, kemana semangat kita orang Sabah? Ini syarikat ini, syarikat daripada Kuala Lumpur lagi satu. Board of Director, na'udzubillah. Nama syarikat Bursa Saham Kuala Lumpur, di Bursa Saham, Dialog. Masuk tenda Dialog. Syarikat ini masuk tenda Petronas. Untuk apa ini? Minyak gas. Di mana? Disandarkan. Disandarkan. Tahun bila? Tahun ini. Tenda bagi dengan syarikat dari Bursa Saham Kuala Lumpur. Tengoklah dia punya lembaga pengarah semua ini. Apa ini syarikat Sabah ini? Tenda Petronas, syarikat yang dapat dari Kuala Lumpur. Kenapa syarikat Sabah tidak bertenda? Saya tanya Dewan Dalam Negeri sama si Masidi. Ada dalam video itu, kau cek. Sabah International Petroleum. Kenapa tidak masuk tenda? Oh, pasal kami tidak ada kepakaran masuk tenda. Tapi digunakan duit 59 juta duit kerajaan negeri Sabah hari ini pinjam bond 900 juta duit bond kerajaan Sabah hari ini pinjam. Lepas itu sebagian besar daripada duit itu diguna untuk membayar utang SIP, Sendirian Berhad. Masakan kerajaan negeri bayar utang Sendirian Berhad yang berutang dengan SDB, bapaknya SDB, anaknya SIP. Sekarang utang itu 900 juta bukan utang Sendirian Berhad, utang orang Sipitang, orang Sabah. Lepas itu di brand name dia ubah 1MDB, Sendirian Berhad. Lepas itu bond, berutang mereka. Bila berutang tidak mampu, Datuk Najib masukkan dia sebagai MOF Incorporated. Dulu utang Sendirian Berhad 40 bilion, sekarang jadi utang kerajaan. Saya soalkan si Najib di kabinet itu, sampai saya kena buang jadi menteri. Saya beritahu rakan saya punya sahabat Datuk Najib, kami macam brother. Tapi saya ini bukan pasal pikir brother. Kalau ada red line, kepentingan rakyat di negara ini, kepentingan umat dan negara, saya akan persoalkan. Saya makmum, dia imam itu. Betul tak? Menegur. Jangan tidak tegur. Kalau saya salah, tegur saya. Walaupun imamnya Syafi'i Abdal yang sempurna bukan sempurna walaupun dari sempurna. Yang penting perjalanan pentadbirannya. Pasal itu tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran itu akan mengatasi segala kebatilan. Saya doakan rakan saya Datuk Najib mudah-mudahan sehat dia. Dalam penjara sudah dia. Saya dibuang, digantung, ditidur di lantai, dituduh macam-macam. Allah Subhanahu wa taala akan bagi petunjuk kepada umat di mana perjalanan kita selaku pemimpin di Malaysia. Amin. Jangan gentar, jangan takut pasal jawatan. Jangan takut tidak dapat duit ini.
2 minggu saja ini. Betul tak? 29 mengundi. Tahan nafsu itu. Pasal itu Tuhan suruh tahan nafsu itu. Pasal apa Tuhan nafsu? Suruh kau puasa. Orang Islam berpuasa, orang Kristen pun ada puasa dong. Jangan suruh makan. Tapi malam boleh makan lah. Jangan pula makan 1 hari dah dan nanti kamu lapar itu. Nafsunya ditahan. Tidak cukup nafsu ditahan, tidak ada rukun diperintah oleh Tuhan. Tarawih. Pasal apa tarawih? Supaya kita satukan umat, padukan bulatan kita untuk kita dapat berpadu. Bukan hanya tahan nafsu, tapi kita perlu berpadu menghadapi untuk menumbangkan Pakatan Harapan BN GRS di Bumi Sabah. Boleh? Yang kamu sayang BNI pasal apa ini? UMNO? Si Mahathir mau kasih mati UMNO, si Mahyudin mau kasih mati UMNO, orang Sipitang mau kasih hidup UMNO. Apa juga orang Sipitang ini, orang Sabah ini? Kemana kita bawa ini? Yang kita mau kasih hidup ini supaya parti kita tempatan lokal. Tapi jangan hanya parti tempatan lokal. 5 tahun si Jeffrey perintah di Tambunan Gerantana pun parti lokal. Cakap saja hak apa yang mereka perjuangkan, bukan main. 5 tahun mereka dalam GRS tidak dapat kursi keluar. Betul tak? Tapi sebelum kursi berunding bukan main. Hidup GRS, angkat tangan lagi si Jeffrey. Betul kan? Si Pendekar berucap di Banggi, kita berjuang untuk rakyat Sabah. Siapa sokong Parti Melayu? Pengkhianat. Sekarang sokong GRS pula. Kemana orang kita ini? Didendangkan dengan ucapan, didendangkan dengan lagu-lagu Sabah Maju Jaya. Jaga rumah kita. Haji Ji, kau jaga rumahmu di Tuaran itu. Padam juga lampunya di Tuaran itu. Putus juga airnya di Tuaran itu. Ketua Menteri kau itu kotor juga di situ tuh sungainya. Bukan hanya di Sampurna, paling kotor bandar di dunia di Sampurna. Asyik saya yang salah. Apa kamu pernah nampak mantan Ketua Menteri menyapu jalan raya? Ada majelis daerah jalan berlubang, saya salah. Masya Allah. Kemana umat ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, kita pertahankan hak kita. Hak apa yang kita pertahankan? Bayangkan perlembagaan Malaysia. Apa perlembagaan Malaysia? Perlembagaan Malaysia 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2010. Kedudukan Sabah dalam perlembagaan Malaysia ini. Apa kedudukan Sabah? Sabah name, state and territories of the federations. Federation shall be known in Malays and English by the name of Malaysia. The state of the federation shall be Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu. 2. Artikel 1, 2. Sabah sama-sama Kelantan, Sarawak sama-sama Terengganu. Ini 2016. Abang Ramli Kuala Timur itu. Saya punya abang. Dia lama berpolitik daripada saya. Cuma rambutnya sama-sama saya di depan mau susut sudah. Ini perlembagaan Malaysia. Artikel 1. Pasal apa saya minta kepada rakan saya Datuk Bikeniu bawa ke Parlimen? Bila warisan bawa ke Parlimen 2019 ditolak. Pasal apa ditolak? Sarawak tidak undi. Pasal apa Sarawak tidak undi? Pasal dia bergabung dengan BN. BN tidak undi. Orang Sabah ada juga UMNO di Sabah yang tidak undi untuk orang Sabah punya perlembagaan. Hari ini perlembagaan itu sudah menjadi berubah. Ubah apa dia? Nama negeri-negeri dan wilayah-wilayah persekutuan
Persekutuan Tanah Melayu Malaysia dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris. Artikel 1, 2A, negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri Tanah Melayu, Johor, Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu. B, negeri-negeri Borneo. Ini perlembagaan sekarang 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 berubah. Negeri-negeri Borneo, Sabah dan Sarawak. Pasal apa itu? Mananya bila kita membentuk Malaysia, Sabah Sarawak wilayah, bukan negeri. Laut Cina Selatan ini milik kita, bukan milik Putrajaya. Tapi bila kita bentuk Malaysia, dia menjadi milik Malaysia. Betul tak? Betul. Pasal kita lahirkan, bukan Melaya yang lahirkan satu orang saja Malaysia ni. Kita lahirkan Malaysia, bukan milik orang. Pasal itu kita dendangkan lagu Negaraku. Kita punya negara ini, bukan orang punya satu orang saja begitu. Bukan berarti bila kita lawan BN, kita lawan Pakatan Harapan, kita lawan Perikatan Nasional, kita tidak sayang negara Malaysia. Kita sayang negara Malaysia. Saya bukan benci orang Semenanjung, isteri saya orang Kedah itu, cucu saya pun ada orang Johor itu. Masakan saya tidak sayang cucu saya? Tapi kita perlu untuk mempertahankan hak bumi Sabah ini dan rakyat Sabah ini. Ini yang kita katakan dalam perjanjian 63. Ini dinamakan Part 2, jadual 10. Apa disebutkan di situ? Dalam jadual 10, in the case of Sabah, a grant of amount equal in each year 2/5, 40%. The amount which the net revenue derived by the federations from Sabah exceed the next revenue which would we have been so derived in the year 1963. Daripada tahun 1963, bila mana duit dipungut di bumi Sabah harus dikembalikan kepada Sabah 40%. Ini dalam perlembagaan. Betul tak? Perlembagaan Malaysia ini. Artikel 10 perkara 4. Masakan saya tidak sebut dengan betul ini dalam perlembagaan semua ini? Siapa yang mempertahankan mengubah perlembagaan yang ada pada hari ini? Mula warisan bawah 2019 ditolak, 2/3 tidak cukup. Bila Tun Junaidi TYT Sarawak, waktu itu dia Menteri Undang-Undang, bila dia bawa kami sokong, itu yang berubah kedudukan Sabah menjadi equal partners. Kita membentuk Malaysia, hak kita sama dengan tanah Semenanjung, tidak sama-sama Perlis. Jangan cakap kami belanja duit berbilion buat hospital, buat balai polis, angkatan tentera, guru-guru yang ada. Itu senarai persekutuan. Federal list dalam perjanjian 63. Ada concurrent list, senarai bersama. Apa federal list itu? Perjanjian 63, senarai persekutuan keselamatan, senarai persekutuan kesehatan, senarai persekutuan pendidikan. Kamu pernah nampak guru dilantik oleh Kerajaan Negeri Sabah? Polis dilantik oleh Kerajaan Negeri Sabah? Doktor dilantik oleh Kerajaan Negeri Sabah? Yang melantik doktor, yang melantik polis, yang melantik guru-guru persekutuan. Pasal apa? Pasal itu dinamakan federalist, tanggung jawab kerajaan persekutuan. Mereka buat universiti di Perlis, belanja berbilion. Di Kelantan, universiti. Di Selangor, Universiti Melaya, berbilion duit belanja. Mana ada hak mereka 40% itu? 40% lain, special grant lain, belanja pendidikan lain. Jangan samakan. Yang amat berhormat Anwar Ibrahim, Perdana Menteri itu. Saya pun lama juga dalam kabinet, 30 tahun. Kita tahu undang-undangnya, kita tahu aturan-peraturan. I was a policy maker 30 tahun.
tuan-tuan dan puan-puan, yang kita pilih ini ketua menteri, bukan pilih perdana menteri. Kamu pilih ketua menteri, tidak cukup makan, susah kita ini. Betul tak? Jadi hadirin yang dirahmati sekalian, kita perlu pertahankan hak kita dalam keadaan pada hari ini. Apa yang saya persoalkan bukan setakat daripada sudut contohnya belanjawan persekutuan yang ada. Tadi belanjawan negeri Sabah, berat saya bawa semua buku-buku ini supaya jangan orang pula bilang kita fitnah. Ini belanjawan tahun lalu 2025 hampir 440 bilion, 400 bilion lebih belanjawan dia. Untuk pendidikan 56 bilion, untuk kesihatan 46 bilion. Tahun ini Datuk Seri Anwar bentangkan 470 bilion. Yang saya persoalkan justice. We want justice. Kita mau keadilan. Kemana duit beratus bilion dia gigikan ini? Di Sipitang ini masih ada sekolah Bapapan ini. Saya bawa di pinggir Long Pasir. Di sekolah di Long Pasir ini. Saya masuk ke sekolah, saya tanya guru besar, mana tandas? Datuk Seri tidak ada tandas. Bilik guru pun tidak ada Datuk Seri. Anak-anak pergi mana kalau buat barang ini? Datuk Seri pergi hutan. 60 tahun kita merdeka, tandas sekolah tidak ada, sekolah pun Bapapan. Duit belanja berbilion. Saya ahli parlimen sempurna. Saya minta duit yang ada salurkan kepada umat yang memerlukannya. Apa sekolah di Kuala Lumpur Bapapan? Ada kamu dengar sekolah tidak ada air? Ada kamu dengar sekolah di Kuala Lumpur elektrik padam-padam? Saya bising kepada si Syamuddin masa Menteri Pelajaran, beli komputer 500 juta bagi sekolah-sekolah luar bandar. Isyam, kau turun ke bawah. Saya menteri kampung. Saya tanya guru besar, di mana komputer? Simpan storeroom. Datuk Seri, kenapa kau simpan storeroom komputer? Datuk Seri, tidak ada elektrik begini. Datuk Seri, tidak ada lampu, tidak ada connectivity dia. Kemarin aku sampai di Kudat, orang Ketemurudu pun ada. Kalau mau telefon, anjat pokok. Dipanjat pokok baru boleh dapat lain. Kemana kita orang Sabah ini? Sabah maju jaya. Panjat pokok baru ada lainnya. Betul. Tadi dari KK, lepas sembahyang subuh mandi sikit, minum sikit, lepas itu jalan kemari, lambat jalannya. Abang saya si Ramli bilang, kau cepat-cepat sikit pasal pagi. Tapi macam mana juga ni? Manalah boleh cepat, bukan ada helikopter pun. Kereta pun kereta lama ini. Bila kereta lama, kadang-kadang kereta dorong CIGG itu Ninja 1 juta harganya. Plat numbernya 4 juta. Satu SMJ 1 sampai tidak tahu berapa SMJ 10 ke 15 kan. 4 juta belanja untuk plat number. Kereta dorong berat berpuluh juta dorong belanja untuk kereta. Yang seronok naik kereta, driver sama bodyguard 3 orang saja, sama ketua menteri. Kalau duit itu kau simpan untuk buat jalan, yang rasa 4 juta bukan 3 orang itu merasa jalan baik. Kemana umat ini memikirnya? Bayangkan keadaan yang berlaku di bumi Sabah ini. Saya minta kepada Putrajaya, gunakan duit tahun depan 60 bilion untuk sekolah-sekolah. Saya minta supaya peruntukan 60 bilion, pastikan tidak ada sekolah Bapapan di Sabah ini. Pastikan supaya anak-anak kita jangan bagi tablet, jangan bagi komputer, tapi connectivity mesti ada. Apa Datuk Sapi buat? Ampun juga, semua salah saya. 20 bulan kita jadi kerajaan, bukan 5 tahun. Diorang 5 tahun, si Haji jadi ketua menteri. Patinya apa itu? Apa dia? PJRS.
PJRS dibenarkan bila? 2022. Pilihan raya yang diadakan di Sabah 2020. Mana ada parti di dunia yang tidak pernah bertanding jadi kerajaan? Betul kan? Cuma di Sabah ini. Kemana orang Sabah ini tidak bangun ini? Sedarlah. Enough is enough. Cukuplah. Parti yang tidak pernah bertanding cuma melompat dari UMNO ke Bersatu, dari UMNO ke PKR. Jangan undi parti-parti pimpinan orang Sabah yang melompat ini. Boleh. Warisan jadi kerajaan. SFI tidak berfungsi, tidak berjalan. 2,000 lebih anak-anak Sabah di Sipitang. Saya bagi gaji mereka. Rumah dorang ada. SUT Kawangan Datuk Seri dia bilang ini kilang tidak berfungsi. Saya mau revive, saya pergi Shenzhen, ada pelabur dari China, saya mau bangunkan SFI di Sipitang. Pasal apa saya mau bangunkan? Pasal kayu yang termahal untuk buat kertas akasia dan terbesar di dunia terletak di Sipitang, beratus ribu ekar. Tidak ada akasia ditanam di China, tidak ada akasia ditanam di US dengan luas tanah beratus ribu ekar, cuma di Sipitang ini. Pasal itu saya yakin waktu itu. Pasal SFI sudah bukan milik Sabah, sudah dibawa bank, dijual sudah. Tapi mereka boleh jual, tapi Ketua Menteri punya tanda tangan, tidak boleh satu batang kayu balak boleh diputung kalau Ketua Menteri tidak sign. Waktu saya Ketua Menteri, saya tidak mau sign. Saya beritahu dengan pelabur, kau bayar utang hampir 3 bilion dalam bank. Dia sudah dalam milik bank. Lepas itu saya beritahu hampir 3 bilion utang, ada 1 bilion lebih kontraktor yang tidak dibayar, bayar semuanya. Saya jumpa mereka di Shenzhen, di China. Lepas itu Sabah bukan lagi milik SFI. Saya beritahu dengan mereka, state government mesti memilikinya 30%. 70% kamu ambil. Pasal kamu sudah bayar utangnya, kamu juga bayar utang kontraktor yang ada. Dan saya mau supaya setiap produk yang dikeluarkan di SFI kita jual pergi China. Anak-anak saya orang di Sipitang ini ada kehidupan, ada kerja mereka itu. Sekarang mana dasar kita kepada SFI? Sampai besi bekarat pun dorong jual sudah itu. Betul tak? Masakan orang Sipitang tidak nampak ini? Besok kita kerajaan saya akan pastikan cek dan kita akan hidupkan balik. Bagaimana SFI? Bukan tidak boleh. Tanah kita. Masakan tidak ada duit kerajaan negeri untuk mengurus mentadbir anak-anak kita. Oh, banyak orang cakap semua bila orang jadi kerajaan warisan, semuanya orang sempurna. Saya lantik setiausaha kerajaan negeri. Dari mana itu? Dari Sipitang. Si Sapar untung. Nauzubillah, bukan orang sempurna itu. Setiausaha tetap keuangan. Orang Ranau Dusun, Datuk Kain, pengarah tanah dan ukur, Bernard Liu, orang Cina, Peguam Negeri Sabah, Zaleha, Adik Sanin Pandin, Zalia Pandin. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan dengar sangat fitnah-fitnah semuanya ini. Ya. Kadang-kadang ini yang politik menggunakan TikTok. Kalau kamu dengar TikTok, semua salah saya. Pasal dong belanja dalam belanjawan ini, dong belanja tahun lalu sejak belanja 2 juta. Tahun ini belanja 8 juta. Untuk bayar TikTok, untuk bayar WhatsApp. Itu yang keluar hari-hari. Suara Datuk Sapi, dia punya salah. Kemana orang Sabah ini?
Saya akan siasat apa syarikat yang dong bagi yang buat pindah-pindah kepada kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap sungguh dalam perjalanan kehidupan kita untuk pastikan supaya we want justice. The money that has been passed in parliament must be allocated to the people in need. Ini penting kepada kita. Pasal apa? Saya bersuara di parlimen, kadang-kadang didengar saja, tapi tindakan tidak boleh diambil. Besok kita kerajaan, 1 minggu kita jadi kerajaan, saya akan wujudkan Kementerian Pelajaran, supaya kerajaan Sabah dengan kerajaan Putrajaya berunding. Mana sekolah yang berpapan kamu buat bagi peruntukan. Betul tidak? Saya tidak mau parlimen, ahli parlimen bersuara. Muniranya, Aziznya, Darylnya, lantang kita bersuara, tapi tidak dengar kerajaan Sabah dengan kerajaan persekutuan Putrajaya berunding dengan baik. Kalau kerajaan dengan kerajaan lain itu berat, betul tak? Tapi macam mana kerajaan dengan kerajaan boleh berunding? Pastikan di Sendumin, pastikan di Lumadan, warisan menang. Jangan kamu bagi sama orang di sebelah itu. Nanti kamu bagi tidak bersuara di parlimen, kau diam-diam. Lailo. Ampun jualku. Kemana lagi tadi? Si boku rapak di parlimen. Ya. Besok kita pemerintah, kalau Putrajaya tidak mengunjar kita, jangan dong main-main kalau ketua menteri warisan. Benar. Tapi pastikan undi, jangan salah. Ya, kita senaraikan calon-calon kita. Siapa calon kita dalam pilihan raya ini? 16 engineer. Engineer 16 orang. Mantan hakim 4 orang. First class magistrate 4 orang. PhD holder 6 orang. Mantan duta 1 orang. 73 kursi kita letak, orangnya cukup ada keupayaan, ada pengalaman untuk mentadbir bumi Sabah ini. Yang JRS punya calon, Pakatan Harapan punya calon, JRS dari atas sampai ke bawah ada video mereka itu. Video apa itu? Video siapa? Sakau? Siapa cakap tadi? Mau cakap? Betul. Mineralnya. Besok kita jadi kerjaan, saya mau cek mineral. Betulkah? Ada dokumen trail? Ada money trail kan? Kalau ada dokumen trail, ada money trail, kita akan pastikan supaya tindakan diambil. Pasal ini harta orang Sabah. Jangan gentar, jangan takut. Don't be a coward. Musim ini orang Sabah mesti tegas, berani memperjuangkan hak orang Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai lantang suara saya berucap ni. Hari-hari saya berucap untuk memperingatkan. Pasal apa saya bimbang. Jangan salah pangkai itu. Tapi saya yakin bila saya nampak dari saya mula datang, dipeluk oleh mereka. Tidak mungkin salah pangkal. Yang saya bimbang itu dalam sampai ke rumah kamu, tidak pernah datang ke rumah, dorong cari kamu di rumah. Tidak mungkin. Nanti dibagi 10.000, mungkin itu kamu. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan dan majelis sekalian, saya berharap apa yang kita suarakan ialah hak kita. Apa yang termaktub dalam perlembagaan saya sebutkan satu persatu tadi. Saya tahu ada polis ini, bagi laporan pergi Bukit Taman. Apa dong ingat kita takut? Jangan takut dalam kehidupan kita. Bila kita memperjuangkan masa depan anak-anak kita dan di bumi Sabah ini, cukuplah Allahyarham Tun Mustafa Tun Puat Dia Sunda. Ya, harapan mereka cukup tinggi supaya anak-anak Sabah kehidupan mereka jauh baik. InsyaAllah kalau kita perintah, saya janji kita akan bangunkan si Pitang ini sebaik mungkin. Bukan tidak boleh. Pastikan supaya
kerajaan yang ada, mesti ada kebulatan dia. Kalau dahulu abang saya Ramli II dengan kawan-kawannya boleh perintah Sabah 10 tahun tidak ada gabungan. Betul tak? Ali Berjaya, mana ada gabungan dengan UMNO? Berjaya tidak ada gabungan dengan DAP. PBS Sipairin perintah 10 tahun, tidak ada gabungan dengan parti-parti lain. Di Amerika Syarikat, Donald Trump diperintah oleh satu parti. 300 tahun Amerika diperintah oleh satu parti. Penjajah British kita dahulu diperintah oleh satu parti 400 tahun. Labour, Conservative, Republican, Demokrat. Jepun, jelas kalau kita ada satu parti memerintah bumi Sabah ini. Pasal kalau kita mau bergabung, sudah penat saya bergabung dengan orang ini. Saya tolong si Mahathir sampai kali kedua jadi Perdana Menteri. Pakatan Harapan plus warisan, kita tumbangkan Bien sampai saya bantu si Anwar keluar dari penjara itu. Betul tak? Kerjasama dengan Lim Kit Siang, kerjasama dengan Kapal Singh, kerjasama dengan si Pairin, si Jeffrey, Tun Musa, semua kerjasama. Bukan saya tidak pernah kerjasama. Mahathirnya, Dola Badawinya, si Najibnya, si Jeffrey-nya, gabungan parti tidak dapat kursi, keluar. Bayangkan kononnya Pakatan Harapan mengumumkan APKO keluar daripada Pakatan Harapan pasal 40%. Apa kamu ingat dong keluar pasal 40%? 3 tahun, 4 tahun dulu dalam Pakatan Harapan Iwan Benedict jadi menteri. Diminta oleh si Anwar, kamu tarik JRS AJJ, kamu lawan SLS dalam mahkamah. Anwar berucap di SICC di Kota Kinabalu, terima kasih banyak JRS dan juga APKO bersetuju untuk bersama-sama kerajaan persekutuan lawan dengan peguam-peguam negeri Sabah untuk menuntut 40%. Lepas itu baru-baru ini diumumkan Iwan Benedict, kami keluar daripada Pakatan Harapan pasal 40%. Sudah diputuskan oleh mahkamah, baru kamu keluar. Bukan pasal 40%, pasal cuma dibagi 3 kursi saja. Ampun jual, kursi punya pasal berpecah, kursi punya pasal calon bebas. Tapi kalau 73 kursi warisan bertanding, kita kerjasama dengan rakyat. Rakyat 4 juta di Sabah tidak mau kursi. 4 juta rakyat Sabah tidak mau jadi menteri. 4 juta rakyat Sabah bukan mau projek semuanya. Ada juga yang mau projek ini. Tapi 4 juta rakyat Sabah mau air. Di Sipitang mau air, di Kudak mau air, di Tawa mau air, Sandakan mau air, di Sempurna pun mau air. Betul tak? Perkara yang kita katakan utama, elektriknya, pendidikannya, hospitalnya. Bayangkan di Sipitang ni kalau ada sakit jantung dibawa pergi Kota Kinabalu. Jauh Kota Kinabalu itu. Sepatut saya sampai tadi 1 jam, tapi sampai berjam-jam. Bila saya tengok jalan raya Penbonyo tidak siap, rupanya syarikat Sicong masih lagi berjalan. Tapi traktor tidak jalan, tapi syarikatnya jalan, duitnya pun jalan. Jalan tidak siap. Kemana orang di Sipitang? Saya minta pilihan raya kali ini 29 hari bulan. Anak kamu, keluarga kamu pastikan turun ke bawah. Jangan ada yang bercuti. Kalau ada yang berumrah, Haji Mahdi batalkan. Sunnat, bukan wajib itu. Ya, kita doakan. Ini sunnat muakkad mengundi. Digalakkan pasal apa? Untuk masa depan anak-anak kita, supaya keadaan kehidupan mereka jauh selamat untuk masa depan mereka ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pasal saya mau pergi Lumadan lagi. Lepas ini mau lagi singgah sekejap di Pobot, ya, di. Jadi saya berharap kepada semuanya yang hadir pada hari ini, pastikan undi. Boleh ya? Itu yang saya minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap sungguh agar supaya kita dapat menyatukan rakyat Sabah
untuk masa depan bumi Sabah ini. Kita mau selamatkan Sabah. Bukan kita mau selamatkan pasal apa? Pasal tidak ada air. Apa yang kita mau? Besok kita jadi kerajaan, we want a clean government. Saya mau supaya kerajaannya bersih daripada rasuah. Jangan ada di jabatan sampai ke bawah. YB yang ada, jangan ada rasuahnya. Ya. Saya akan pastikan supaya YB yang ada cukup makan. Saya akan pastikan supaya untuk YB yang akan datang di bawah warisan, allocation pembangunan setiap YB 73 orang. Kalau kita menang, kita akan bagi peruntukan pembangunan untuk kawasan mereka masing-masing. Development expenditure kita bagi, ya. Saya cek dulu, kalau keuangan mencukupi, untuk pastikan di mana kawasan yang amat memerlukannya, YB itu tidak perlu cari ke mana-mana. Jangan cari tauke, jangan cari pelabur, cari ini. No sponsor. Government will help you to make sure manage the people of the government. Jabatan putus, rumah tidak cukup, bantu orang-orang ini. Bukan kita tidak boleh merancang banyak, boleh banyak. Cuma 20 bulan. Masalah dulu ada duit 4,7 bilion masa saya Menteri Keuangan. Tapi masalah dia pasal kita COVID. Jadi bila seorang insan manusia, saya jadi ketua menteri, apa keutamaan saya? Bukan mau kasih jalan projek, selamatkan manusia. Dari apa? Dari COVID, supaya mereka selamat. Pasal itu saya bimbang. Saya tidak tunggu KJ beli obat vaksin dari China. Saya bagi berjuta duit, kita beli obat, antar ke Sipitang, antar ke pedalaman untuk orang-orang kita diinjek. Mudah-mudahan masuk surga. Bapak saya sendiri pun meninggal dunia oleh kena COVID. Alayaram tun sekarang itu. Ya, itu kebimbangan saya. Jadi keutamaan untuk pastikan duit dibelanja untuk selamatkan waktu itu. Makanan kita bagi 600 juta. Orang Sabah berada di Sarawak, orang Sabah yang berada di Semenanjung, kita bagi bakul makanan hampir 100 ringgit lebih. Setiap orang itu bagi bakul makanan. Itu rancangan kita. Kalau bekas tidak ada COVID, macam si Ajiji, boleh kita takbir Sabah ini jauh baik dari Sarawak itu. Sabah ini punya cantik, pulaunya yang terindah di dunia ada di Sipadan itu. Gunung yang tertinggi di Asia ada di Sabah, Gunung Kinabalu. Masyarakat berbagai kaum ada di Sabah. Tariannya berbagai-bagai. Bukan hanya orang Kedayan, orang Brunei, macam-macam tarian ini. Jadi ini yang kita nakkan. Masyarakat berbagai bangsa, jangan kamu berpecah-pecah. Ini di Sabah berlainan dengan tempat-tempat lain di Semenanjung itu. Kita berbagai bangsa. Jangan benci orang Cina, jangan benci bangsa-bangsa yang lain. Bayangkan di kedai-kedainya berkali-kali yang ada kedai Cina yang kerja itu budak Melayu itu, bertudung lagi. Semalam saya makan di hotel Datuk Peter Chin, bekas orang kuat LDP, masuk semalam kepada parti warisan, lebih 300 orang. Lepas itu saya tinggal dia punya hotel yang bekerja budak-budak bertudung mengidam makanan. Saya tanya Datuk Peter, banyak ramai. Datuk Sri yang tukang masak pun ini orang Ubian. Dia bilang, orang Kudat yang masak ini orang Islam, yang kasih gaji orang Islam Cina. Berapa gaji? 1.000 lebih. Dibawanya duit, dikasih makannya anaknya di rumah itu. Dibawanya duit ke rumah, dikasih sekolahnya anaknya itu. Itu tauke Cina yang kasih kerja orang kita. Pasal itu orang Sabah mesti berpadu, jangan berpecah, tidak kira bangsa agama ini. Ini mau kira bangsa agama, ya. Kita sayang bangsa kita, kita sayang agama kita, bukan tidak sayang. Harapan saya lahir di Istana Sultan Brunei, tapi di Sempurna saya dilahirkan. Kan? Kau mau tidak mau, memang itulah kau punya keturunan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita berbagai bangsa, inilah waktunya. Pasal itu kita katakan parti berbagai bangsa. Kalau orang pantai barat, pantai timur, gelombang lautan Cina Selatan, ombaknya macam mana kuat untuk mempertahankan hak kita, bukan hanya
kita perlu pertahankan dari Semenanjung, kita pertahankan daripada orang Sabah sendiri, kapal ini tidak akan karam. Saya yakin di Pantai Timur kita akan dapat kursi banyak, tapi jangan pula di Pantai Barat tidak dapat. Kita kena pastikan supaya kita menang di Sipitang ini. Boleh? Undi! 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 Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri. Mohon Datuk Seri untuk kekal berada di atas pentas dan diiringi oleh calon kita N35 Sindumin Tuan Yusri Pungut beserta dengan Datuk Ramli 2. Kerana kita ada acara penyerahan borang ahli baru yang akan bersama-sama menyelamatkan Sabah. Yang pertama, kita jemput bukan calang-calang orangnya. Kita jemput, mempersilakan Tuan Muhammad Taha bin Muhammad Yaakob. Beliau merupakan mantan Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat selama 2 penggal. Beliau juga merupakan pengurusi penggerak komuniti negeri Sabah beserta Parlimen Sipitang selama 10 tahun hingga kini. Bersama dengan beliau membawa satu cawangan Masjid Laut Kuala Mengalung yang diketuai oleh Tuan Musli bin Muntad.